Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fazliana binti Laidi 2021987725 daripada kelas CTU 5544A3. Tajuk untuk pembentangan ini adalah pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Saya akan membentangkan berkaitan pengenalan. Peradaban majmuk di Malaysia merupakan gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia yang bergaul dan tergarap melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Pembinaan peradaban ini didahului oleh peradaban pribumi alam Melayu, kemudiannya diikuti peradaban Asia iaitu India, China, Timur Tengah dan seterusnya peradaban Barat. Akhirnya peradaban ini disambut oleh peradaban globalisasi yang merupakan kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sempadan melalui jaringan digital yang kompleks. Pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia bermula dengan kemerdekaan 1957 melalui usaha mewujudkan negara bangsa didahului oleh pembinaan negara iaitu state, bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan dan satu kewarganegaraan. Negara mewujudkan beberapa institusi utama seperti sistem birokrasi negara, pelan pembangunan 5 tahun dan sebagainya. Dalam waktu yang sama, pembangunan ekonomi mendahului pembinaan bangsa iaitu nation. Seterusnya iaitu peradaban yang beridentitikan Malaysia iaitu kemerdekaan 1957 negara-negara, pembinaan negara dan juga pembinaan bangsa. Terdapat 4 fasa perkembangan iaitu pertama zaman prasejarah iaitu zaman secara ringkasnya kita fahami iaitu zaman yang lama iaitu zaman paleolitik dan juga mesolitik yang mana manusia hidup secara nomad ataupun ditahu sebagai berpindah randa. Seterusnya iaitu neolitik, manusia sudah tahu cara untuk hidup menetap dan berkelompok juga membuat penempatan yang kekal. Zaman ini mengamalkan aktiviti bercocok tanam dan juga zaman logam iaitu zaman yang mana manusia sudah tahu menghasilkan peralatan menggunakan logam dan mula aktiviti perdagangan dan juga penerokaan. Dan kedua iaitu zaman protosejarah iaitu zaman yang mana manusia mula membuka kerajaan serta mewujudkan peradaban yang gemilang serta agung membentuk daripada penempatan yang kecil sehingga berkembang menjadi sebuah pelabuhan dan pelabuhan menjadi sebuah kerajaan seperti Langkah Suka, Kedah Tua, Gangga Negara, Cihtu, Loyeh dan juga Tantan. Zaman ini turut menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Ketiga iaitu zaman prasejarahan di mana zaman ini adalah zaman terwujudnya Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang dibuka oleh para meswara pada kurun ke-15 dan berkembang yang mana aktiviti perdagangan di Melaka menjadi tumpuan di seluruh dunia. Namun asbab daripada pengaruh peradaban barat yang merubah kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat melalui kuasa penjajahan iaitu Portugis, Belanda dan juga British menjadi titik sejarah hitam buat rakyat di Malaysia. Dan keempat iaitu zaman sejarah moden. Zaman sejarah moden iaitu zaman kemerdekaan 1957. Zaman ini Malaysia mula mengamalkan amalan perpaduan di antara rakyat dengan penyatuan rakyat-rakyat di Malaysia kerana Malaysia hidup dalam berbilang kaum iaitu ke arah pembinaan negara-negara bangsa Malaysia. Melalui daripada 4 fasa yang dilalui, bermulanya peradaban globalisasi iaitu era tanpa sempadan iaitu zaman pemodenan dengan berlakunya kemodenan dengan perkembangan teknologi maklumat yang mana manusia boleh berinteraksi merantasi dunia, maka tercetusnya media sosial pada hari ini yang hampir semua rakyat Malaysia gunakan sebagai alat komunikasi. Melalui daripada kemodenan ini, peradaban globalisasi akan membawa aspek yang besar daripada bidang politik, ekonomi dan sosio-budaya dan juga ilmu dan pemikiran. Di samping itu, dengan perkembangan global juga menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamri bin Ramli dari grup CTU 5544A3 dan saya dari grup pembentang nombor 3 dengan tajuk kami iaitu
pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Pembentukan masyarakat majmuk dan hubungan kaum di Malaysia terjalin dalam beberapa tahap, bermula sebelum kedatangan kuasa barat lagi. Kegiatan imperialisme dan penjajahan kuasa barat ke atas tanah Melayu, Sabah dan Sarawak telah membawa kepada kedatangan imigran-imigran luar ke tanah Melayu. Kedatangan imigran ini adalah disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di tanah Melayu pada ketika itu. Gabungan atau percampuran beberapa peradaban inilah yang membentuk peradaban yang beridentitikan Malaysia. Setelah kemasukan para pedagang dari India, China dan Timur Tengah telah membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu. Kemudiannya, ianya disusuli dengan kemasukan kuasa penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris, di mana telah membawa kepada berlakunya interaksi dan jaringan peradaban yang lebih rencam. Rencam di sini membawa maksud kepada tidak terlihat dengan jelas. Okay, next. Ianya di mana pihak Inggeris membenarkan kemasukan beramai-ramai orang Cina bagi meningkatkan pengeluaran biji timah untuk kegunaan industri di Eropah. Penghijrahan imigran Cina ke tanah Melayu mula berkembang pesat sekitar pertengahan abad ke-19. Namun demikian, peradaban Melayu tetap menjadi teras kepada peradaban majmuk di Malaysia. Gelombang awal kedatangan imigran ini masuk ke tanah Melayu secara beramai-ramai bermula setelah British membuka Pulau Pinang pada 1786, membuka Singapura pada 1819 dan tertubuhnya negeri-negeri serat pada 1826. Orang Cina juga telah berhijrah ke Johor ketika pemerintahan Temenggung Ibrahim pada 1825 untuk membuka ladang gambir dan lada hitam. Dianggarkan seramai 5 juta orang Cina memasuki tanah Melayu dalam abad ke-19 dan 12 juta dalam tempoh tahun 1900 sehingga 1940. Episod penjajahan Inggeris ini telah membawa kepada lebih ramai pekerja asing dari India dan China, di mana ia telah memungkinkan berlakunya pengukuhan peradaban India dan China di Malaysia. Seperti yang kita dapat lihat pada hari ini, di era globalisasi telah membawa kepada berlakunya kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sempadan melalui jaringan digital yang kompleks. Walau bagaimanapun, kepelbagaian etnik di Malaysia ini dikatakan menjadi halangan kepada pembentukan bangsa Malaysia. Persoalannya, sama ada bangsa Malaysia ini akan dapat dibentuk sentiasa menjadi tanda tanya. Dalam membentuk bangsa Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik, perlulah difahami apakah matlamat ini akan dapat dicapai dan bagaimana timbulnya faktor isu kesenjangan ataupun jurang etnik ini menjadi penghalang kepada pembentukan bangsa Malaysia melalui 3 faktor, iaitu dari segi politik, ekonomi dan sosial. Namun, perlu kita ingat bahawa kesemua pengaruh peradaban yang saya sebutkan tadi bermula dari kemasukan para pedagang luar, kemudian disusuli dengan kemasukan kuasa penjajah barat, serta episod penjajahan British telah membentuk peradaban majmuk di negara kita Malaysia pada hari ini. Seterusnya, dalam pembentukan peradaban majmuk, seperti yang kita dapat lihat di dalam gambar raja ini, di mana dalam peradaban acuan Malaysia, peradaban Melayu sebagai teras kepada peradaban lainnya seperti peradaban India, peradaban Inggeris, Belanda, Portugis, Global, Timur Tengah dan Cina. Ini merupakan sinopsis kepada slide yang saya bentangkan sebentar tadi. Seperti yang kita sedia maklum, pengaruh daripada barat seperti Inggeris, Belanda dan Portugis sudah berlalu. Namun, pengaruhnya masih ada sehingga ke hari ini. Pengaruh dari segi undang-undang, dari segi penggunaan bahasa dalam diserap ke dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Kalau kita lihat dari segi peradaban global pula, ada juga peradaban lain, contohnya seperti dari Jepun, dari Korea masuk ke dalam sistem peradaban acuan Malaysia, di mana kita ada mengikuti mereka dari sudut pemakaian, makanan dan juga mungkin dari segi cara mereka bekerja.
Okey, seterusnya kita beralih pula ke transformasi sosial ke arah peradaban sosial. Sebelum terbentuknya Acuan Malaysia atau peradaban majmuk tadi, ia telah melalui beberapa fasa yang penting sebelum masyarakat kita menuju ke peradaban majmuk. Yang pertama, pada tahun 1970-an, iaitu selepas kemerdekaan, kerajaan telah melaksanakan dasar ekonomi baru, iaitu dua matlamatnya untuk membasmi kemiskinan dan untuk memastikan keseimbangan dari segi penguasaan equity dan juga ekonomi. Kemudian, pada tahun 1980-an sehingga 90-an, negara kita telah mengarah untuk memajukan dari segi pembangunan dan juga perkembangan dari sudut industri serta penghijrahan. Seterusnya, pada tahun 2000, perubahan dari segi taraf hidup yang rendah dan kemiskinan ke arah yang lebih baik dan maju dari segi pembandaran dan dari miskin pergi ke kelas menengah. Dan seterusnya pada tahun 2010 sehingga ke hari ini ke arah negara yang lebih maju. Kita dapat lihat dari masyarakat majmuk, iaitu yang pelbagai etnik ketamadunan payung anak watan, yang bermaksud kita orang Melayu sebagai penduduk asal di negara ini sebelum datangnya peradaban-peradaban luar yang membina peradaban acuan Malaysia. Seterusnya, dari segi pembangunan, migrasi dan teknologi, kemajuan melahirkan perubahan sosial, iaitu yang pertama dari segi pertanian, sara hidup ke komersial industri, di mana sebelum ini kita dapat lihat aktiviti bercucuk tanam dan sebagainya untuk kegunaan sara hidup sendiri, tapi telah berubah ke industri di mana hasil pertanian itu dijual dan diekspor. Seterusnya, dari segi miskin ke kelas menengah dan dari perdesaan ke kosmopolitan, di mana yang dahulunya kampung kini telah menjadi bandar, yang maksudnya kawasan tersebut sudah pun maju, contohnya Kuala Lumpur. Seterusnya, transformasi sosial melahirkan kerencaman sosial yang berpaksikan budaya moderniti dan kepelbagaian. Yang pertama, perkongsian nilai sejagat. Contohnya, untuk mencapai negara yang harmoni, maka semua etnik kena berkongsi nilai tersebut. Seterusnya, persamaan pendapat awam. Ianya membawa maksud, contohnya, berlakunya kes pembunuhan. Semua masyarakat bersetuju ianya suatu perkara yang tidak patut berlaku di dalam negara kita. Kemudian, batas etnik nipis. Kesan daripada pembangunan dan teknologi, maka sempadan etnik semakin menipis, di mana kita dapat memahami dan mengetahui tentang budaya sesuatu etnik. Contohnya, perayaan hari raya. Bangsa-bangsa lain seperti China, India dapat mengetahui apa makanan yang sering dihidang ketika perayaan hari raya. Seterusnya, tingkah laku horizontal bukan vertikal, yang membawa maksud hubungan sosial rentas etnik dan agama, di mana tingkah laku dan interaksi antara kaum boleh berlaku secara horizontal dan bukannya hanya sekadar interaksi sesama golongan yang setaraf. Kita ambil contohnya golongan bangsawan hanya bergaul dengan golongan bangsawan. Seterusnya, impak kerencaman sosial norma sejagat. Dari segi budaya politik baru, kebebasan bersuara, berpersatuan, akses maklumat, demokrasi dan penglibatan. Seterusnya, dari segi nilai politik, amanah, integriti, keadilan, accountability, transparansi dan keterangkuman. Dan akhir sekali, isu rasuah, salah guna kuasa, keterangkuman jentera dan dasar awam, serta tadbir urus baik dan federalisme. Ini merupakan isu dan kesan daripada kepelbagaian sosial. Untuk slide seterusnya, ianya akan dibentangkan oleh rakan kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Syafiq bin Abdul Hakam dan nombor soal Najib saya 2021373611.
Konsep negara bangsa. Istilah negara bangsa merupakan satu gabungan dua dimensi utama, iaitu negara dan bangsa. Negara terbentuk dengan adanya tanah air, rakyat kemerdekaan, kedaulatan, sempadan, kerajaan dan undang-undang. Sistem kuasa dan otoriti ini terbentuk dengan adanya semua elemen ini. Konsep negara bangsa di Eropah yang bermula pada tahun 2001 yang diwujudkan oleh Abdurrahman Embong melahirkan sekelompok bangsa yang menentang kuasa feodal dan proses pembentukan sistem baru yang dikenali sebagai kapitalis. Kejayaan kapitalis membolehkan mereka berkuasa dan membentuk sebuah negara moden yang mempunyai sempadan atau wilayah serta bangsa yang tertentu. Negara bangsa adalah di mana budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran tentang kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya, dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Bukan itu sahaja, ia juga memiliki hanya satu watan, satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan yang lain. Berdasarkan Benedict Anderson 1983 melalui konsep Imagine Community mengatakan, pertembungan tentang pembentukan negara bangsa akan dimuktamakan dengan kemerdekaan. Selain itu, moden dan Islam juga beranggapan negara bangsa sebagai sebuah institusi politik yang merujuk kepada sebuah negara yang dihuni oleh sekumpulan manusia yang memperkenalkan diri sebagai sebuah bangsa atas landasan perkongsian budaya, sejarah, bahasa, etnisiti dan faktor-faktor yang lain. Selain itu, Penrose juga pernah berkata negara bangsa sebagai a geopolitical entity with legitimacy, claims to sovereignty, and political power is based on its capacity to represent a distinctive nation. Dan akhir sekali ialah pada tahun 1987, Godwin Walk pernah berkata negara bangsa sebagai one nation in the area covered by the state to include most of the people who consider themselves part of that national culture. Pembentukan negara bangsa. Pada tarikh 31 Ogos 1957, Kenyataan Abdurrahman Embong mengatakan Malaysia telah diisytiharkan merdeka. Dan pada tahun 16 September 1963, Malaysia mula terbentuk. Apa yang lahir ialah sebuah negara dan bukannya sebuah bangsa. Moten dan Islam juga pernah berkata, struktur sistem negara bangsa memerlukan promosi kepentingan sendiri saja tanpa melibatkan kepentingan pihak yang lain. Bagi aliran yang berfahaman liberal dan sosialis, negara bangsa adalah satu usaha untuk membentuk kesetiaan dan ketaatan sivik yang sempurna. Manakala bagi fahaman konservatif dan nasionalis pula, ia adalah berdasarkan kepada etnik atau satu bentuk perpaduan organik berdasarkan kenyataan Edward. Pembentukan negara bangsa terbagi kepada tiga, iaitu one state, one nation, nation without state, and state without nation. Pertama sekali, one state, one nation, atau dalam bahasa Melayunya satu bangsa, satu negara. Ia bermaksud keadaan ini bertitik tolak daripada satu ras membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Dan ia juga akan melahirkan sebuah negara bangsa. Sebagai contoh, bangsa Jepun membentuk negara Jepun, bangsa Jerman membentuk negara Jerman. Seterusnya ialah nation without state, bangsa tanpa negara. Terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan mereka menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai autonomi sendiri. Misalnya bangsa Melayu, Patani di selatan Thailand, mereka mempunyai identiti bangsa tersendiri tetapi negara dimiliki oleh orang-orang Thailand. Bangsa Kurdis yang bertapak di utara Iraq, bangsa ini berjaya membentuk wilayah otonomi Kurdistan tetapi negara Kurdistan tidak dikiraf dalam peta dunia. Dan yang ketiga ialah state without nation, negara tanpa bangsa. Senario ini berlaku apabila wujudnya sebuah negara yang diperakui kedaulatannya tetapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Kewujudan negara sebegini boleh dirujuk dalam konteks Malaysia. Malaysia lahir sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kumpulan etnik yang mengekalkan identiti masing-masing. Dan akhir sekali ialah satu Malaysia juga masih belum terbina ketika itu. Bentuk negara bangsa. Ia memiliki kumpulan etnik asal yang membina dinasti, empayar dan negara bangsa mereka yang tersendiri. Namun begitu, dengan penghijrahan, perkembangan kapitalisme dan penjajahan, geopolitik negara telah mengalami perubahan melalui perjanjian dan penaklukan semenjak abad yang ke-16. Negara bangsa tamu dan negara bangsa settler dikenal melalui pergolakan geopolitik dunia oleh Wimmer and Feinstein.
Karoleski dan Saziki berkata, dalam negara bangsa tamu seperti Jerman, United Kingdom, Perancis, China, Filipina, Malaysia dan sebagainya, wilayahnya diduduki oleh kumpulan etnik. Seterusnya, bagi bentuk negara settler pula, seperti Amerika Syarikat, Kanada, Australia, New Zealand, Singapura dan sebagainya, komuniti migran yang menduduki negara itu telah meminggirkan dan meletakkan di tanah-tanah rezab, serta ada yang menghapuskan anak-anak watan asalnya diperkatakan oleh Delora dan Wolf. Berdasarkan komuniti settler, kedudukan anak watan tidak diperakui dan diterima dan hegemoni politik diganti dengan kumpulan etnik yang menguasai ekonomi dan politik seperti WASP, Anglo-Celtic, Perancis, China dan sebagainya. Konsep negara ia merujuk kepada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang memerintah, dan sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat mentadbir urus ke satu wilayah yang diperakui oleh negara-negara lain berdasarkan kenyataan Ozkrimili. Selain itu, rakyat setiap negara diikat dengan tanah air, perlembagaan dan kerakyatannya. Selepas itu, elemen terpenting bagi negara ialah penduduk atau rakyat memandangkan rakyatlah yang mencorakkan sesebuah negara tersebut, dan rakyat juga yang akan membentuk bangsa bagi sebuah negara. Menurut undang-undang antarabangsa, sebuah negara harus memiliki elemen seperti berikut. Pertama sekali wilayah, penduduk, kerajaan, dan akhir sekali kedaulatan. Konsep bangsa. Dimensi sejarah, istilah bangsa berasal dari perkataan Latin yang mempunyai maksud lahir. Ia merujuk kepada tempat asal lahirnya seseorang individu yang membawa kepada pembentukan satu kumpulan besar manusia. Penggunaan istilah bangsa ini cukup meluas dan membawa makna yang rancang. Berdasarkan Moten dan Islam mengatakan, biasanya istilah bangsa digunakan untuk menjelaskan tentang sebuah kumpulan etnik, bahasa, dan kebudayaan komuniti. Bukan itu sahaja, Mansur dan Syamsul juga pernah berkata, sekumpulan besar manusia membentuk sebuah bangsa biasanya melalui keterikatan hubungan darah dan keturunan. Ada setengah sarjana melihat bangsa itu dalam konteks yang mempunyai kepentingan kaum dan etnografi, yaitu Moten dan Islam. Mereka berpandangan bahawa bangsa itu lahir daripada sekumpulan besar manusia yang bersatu melalui keturunan dan penggunaan bahasa yang sama, yakni dalam satu kelompok yang sama. Mahyudin pernah berkata, bangsa merujuk pada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Bangsa juga adalah satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya dan sejarah. Berdasarkan kata Ozkrimili, seringkali ikatan bangsa dikaitkan dengan pertalian darah, kekeluargaan, etnik, budaya, agama dan wilayah. Walaupun wujud pelbagai perspektif, sentimen yang membentuk bangsa ialah perasaan kebersamaan atau belonging together. Akhir sekali, bangsa adalah sekumpulan besar manusia yang mempunyai keterikatan melalui perasaan kekitaan bersama dalam sebuah negara. Konsep bangsa terbagi kepada tiga, iaitu pertama sekali sekelompok manusia berdasarkan ciri-ciri fizikal, ras dan keturunan. Kedua, terdiri daripada kaum, kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya. Dan terakhir sekali ialah memiliki komuniti politik dalam wilayah yang tertentu. Nama saya Aldrich Elson dan saya akan membentang bahagian kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah perihal warga negara kerakyatan sesebuah negara. Kewarganegaraan juga membawa maksud kerakyatan, rupa bangsa, dan bangsa seseorang. Setiap negara mempunyai penduduk yang diiktiraf berdasarkan undang-undang negara berkenaan dan membentuk sebuah komuniti politik. Ini bermakna kewarganegaraan adalah suatu bentuk kerakyatan atau kedudukan sah yang mengikat seseorang individu dengan negaranya. Melalui kedudukan sah tersebut, seseorang warga negara mendapat perlindungan, hak-hak istimewa, dan pelbagai lagi. Seterusnya, naratif negara bangsa Malaysia. Sebuah negara etno berpasakan anak watan dalam masyarakat kepelbagaian diintegrasikan di pelantar perlembagaan dan tersulam ruang sivik dalam governance dan pembangunan dengan keadilan, keterangkuman, dan demokrasi dalam membina negara bangsa Malaysia.
Negara Bangsa Malaya Malaysia integrasi. Hegemoni politik memperakui dan menerima anak watan dan komuniti migran diberikan kerakyatan negara. Perlembagaan mencerminkan kenyataan sejarah panjang di mana Melayu, Islam, Bahasa Melayu, Raja dan Akta 153 kedudukan Melayu dalam negara dijadikan pasak perlembagaan. Minoriti lain diikat di tapak integrasi di mana yang di Pertuan Agong, simbol perpaduan negara, Islam agama rasmi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dalam aman dan damai. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, tetap bahasa ibunda, tetapi bahasa ibunda lain boleh dipelajari. Dan Akta 153 YDPA menjamin kepentingan minoriti lain. Apabila Malaysia dibentuk rakyat Sabah dan Sarawak, diperakui sebagai bumi putra dan dijadikan sebahagian pasak negara bangsa bersama Melayu. Pembinaan negara bangsa asimilasi atau integrasi. Indigenous nation state adalah merujuk kepada negara-negara yang mempunyai orang asli, orang tempatan, dan mereka menerima mereka dalam negara mereka. Manakala settler nation states seperti Singapura tidak menerima orang asli tersebut. Indigenous nation state seperti Malaysia dan Brunei juga menerima orang asli dan juga memberikan mereka kebaikan perlindungan mengikut undang-undang. Apakah yang dimaksudkan dengan bangsa Malaysia? Bangsa Malaysia means people who are able to identify themselves with the country, speak bahasa Malaysia, yaitu bahasa Melayu, and accept the constitution. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep negara bangsa? Konsep negara bangsa dirumuskan dalam ucapan rasmi terakhir Tun Dr. Mahathir Mohamad seperti berikut. Malaysia must be a country that is ethnically integrated, living in harmony with full and fair partnership, made up of one bangsa Malaysia with political loyalty and dedication to the nation. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ikon bin Supian. Dan hari ini saya akan menceritakan tentang kepelbagaian idea bangsa idaman. Menurut Syamsul Amri Baharudin, pada 1999 melalui konsep Nation of Intent, berpendirian bahawa sebuah negara bangsa adalah a project work in progress dan sentiasa berlaku constitution bangsa dalam negara itu. Hingga yang wujud adalah negara tetapi bangsa yang tidak terbina seperti di Malaysia. Di Malaysia, pembentukan negara terjadi dalam dua fasa, yaitu sebelum dan selepas kemerdekaan. Antaranya adalah konsep Melayu Raya yang digagaskan oleh Pergerakan Kiri Melayu, konsep negara Islam yang diperkenalkan oleh kelompok Islam, dan juga konsep masyarakat majmuk yang dipimpin oleh orang Melayu. Namun demikian, hanya konsep terakhir yaitu Malay-led Plural Society diterima oleh pihak British pada ketika itu. Hal ini dinatijakan dengan terbentuknya CLC 1949, yaitu Communities Liaison Committee 1949 yang diterima pakai sehingga kemerdekaan. Selepas negara ini mencapai kemerdekaan, wujud keinginan untuk melahirkan satu konsep kenegaraan yang kolektif atau identity nasional sepunya. Impian ini diantaranya telah melahirkan konsep Malaysian Malaysia yang populer ketika tahun 1960 yang diperkenalkan oleh Lee Kuan Yew ketika Singapura berada dalam Persekutuan Tanah Melayu dan akhir 1990 pada era pemerintahan Mahathir Mohamad. Selain daripada itu, pembangunan bangsa selepas merdeka turut melahirkan konsep-konsep lain seperti Wawasan 2020 dan Gagasan Satu Malaysia. Malah di Borneo, wujud konsep seperti Sabah for Sabahan dan Sarawak for Sarawakian. Walau bagaimanapun, menurut Syamsul, konsep-konsep yang wujud di Borneo ini dicetuskan oleh kelompok strategi internet dengan bantuan sosial media dan tidaklah popular dalam konteks yang lebih umum. Syamsul menegaskan bahawa pembangunan bangsa pasca PRU 14 tidak banyak mengalami perubahan. Kepemimpinan Mahathir mengekalkan konsep Malay-led Plural Society. Dalam konteks hari ini, konsep bangsa idaman inilah yang diangkat oleh parti-parti politik seperti Bersatu, UMNO, dan PAS. Menurut beliau, dalam aspek hubungan kemasyarakatan, di dalam konteks Malaysia baharu ini, penekanan
banyak diberikan kepada hubungan antara kaum atau interetnik, tetapi meminggirkan peri penting hubungan dalam kaum atau intraetnik. Kepelbagaian dan perbezaan yang wujud antara kaum ini di negara ini adalah sesuatu yang perlu diraihkan. Namun, menurut Syamsul, kita sering melihat perbezaan-perbezaan ini dalam dikotomi yang negatif, bukannya positif. Perbezaan menjadi sesuatu yang perlu dilawan, bukannya disyukuri. Seterusnya adalah hegemoni negara, ataupun hegemoni negara bangsa. Hegemoni bermaksud penguasaan atau kekuasaan sosial atau budaya, atau penguasaan atau sesebuah kumpulan dalam masyarakat atau persekitaran. Di sini dapat dilihat bahwa rakyat Malaysia harus melalui beberapa fasa sebelum dapat mencapai ideal bangsa idaman ini. Bermula dari Malaya hegemoni pada sekitar tahun 1950-an, diikuti dengan Malaya Raya, Malaysian Malaysia, dan bangsa Malaysia. Fasa-fasa ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh Daulah Islamiyah yang tersebar luas di seluruh Malaysia, khususnya dalam masyarakat Melayu Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Alif Nur Hakim bin Syarif Ridwan. Saya akan membentang tentang etos bangsa, etnik, nasionalisme dan bangsa. Perkataan etos ini telah mula digunakan sejak zaman Greek lagi, yaitu berasal daripada perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas suatu perkara yang boleh dikatakan satu konsep umum tanpa definisi yang formal. Manakala maksud etos oleh The Oxford English Dictionary pada tahun 2000, etos sebagai the characteristic spirit, prevalent tone of sentiment of a people or community. Seterusnya, maksud etos oleh Mansor pada tahun 2006 ialah etos bermaksud pandangan hidup yang khas suatu golongan sosial yang didasarkan kepada sifat nilai adat istiadat dan memberi watak dalam masyarakat. Selain itu, Etzioni pada tahun 2009, istilah etos bangsa merujuk kepada nilai-nilai khas tradisi, identiti dan wawasan masa depan atau takdir sebuah bangsa. Akhir sekali, Oren pada tahun 2009, etos bangsa adalah a particular configuration of central societal belief, attitudes and value that are enduring and shared by most members of society and that focus on the society present and future. Seterusnya, saya akan membentang etos nasional. Apakah itu etos nasional? Dalam konteks Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1992 telah mengemukakan etos sebagai bangsa berikut: building a nation out of diverse people with differing historical ethics, linguistic, religious, culture and geographical background is something more than just fostering consensus on the basic character of a state or nation. It involves the fostering of first, shared historical experience, second, shared value, third, a feeling of common identity, fourth, shared destiny that transcends ethics bounds without undermining ethics identity, 5, loyalty, 6, commitment, 7, the emotional attachment to the nation, and the flowering of the distinctly nation ethos. Manakala Muhammad Mahdi Ismail pada tahun 2015, etos nasional merujuk kepada ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan yang mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, perasaan dan semangat, kepercayaan dan identiti bersama. Tajuk terakhir ialah etos simbolisme bangsa Malaysia. Walaupun konsep identiti nasional kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa, mengukurnya adalah sulit dan hanya dapat dipantau bentuk dan inisiatifnya di negara itu. Setiap bangsa memiliki warisan etnosimbolisme dalam jangka penjelajahan panjang seperti bendera, bahasa, pakaian, makanan, muzik, tarian, arkitek bangunan, batu nisan, kerabat diraja, pahlawan, buku sekolah, keselamatan negara dan sebagainya asas bangsanya.
Kesimpulannya, zaman-zaman yang telah dilalui merupakan menjadi tauladan untuk kita agar bersyukur kerana masih merasai keamanan negara setelah zaman-zaman yang telah dilalui oleh nenek-nenek moyang kita. Melalui daripada pembelajaran ini dapat kita meneliti serta mempelajari bahawa peradaban itu sangat penting untuk pembinaan sebuah negara bangsa serta menjadi impak yang besar untuk pembangunan terutamanya di Malaysia. Walaupun telah melalui zaman kegemilangan dan menghadapi zaman kejatuhan, semasa penjajahan bukanlah satu penghalang bagi Malaysia untuk mewujudkan bangsa dan negara yang merdeka yang telah kita rasai pada hari ini. Sekian, terima kasih.